Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Kami mulakan dengan perkembangan banjir. Bilangan penduduk terjejas di Kelantan meningkat kepada 668 orang melibatkan 210 keluarga. Mereka dipindahkan di 5 PPS di Pasir Mas, Bacok dan Machang. Sekolah Menengah Kebangsaan Beris Pancur menempatkan paling ramai penduduk terjejas iaitu 254 orang. Sementara itu di Johor, 572 penduduk terjejas daripada 149 keluarga ditempatkan di 2 PPS. Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Mutiara merupakan PPS paling ramai penduduk terjejas iaitu 311. Met Malaysia keluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk bagi seluruh Terengganu serta beberapa kawasan di Kelantan dan Pahang hingga Ahad. Amaran melibatkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Machang, Pasir Putih dan Kuala Krai di Kelantan. Di Pahang pula melibatkan Kuantan. Amaran hujan tahap waspada juga dijangka berlaku di beberapa kawasan di Kedah, Perak, Kelantan dan Pahang bagi tempoh sama. Generasi muda bertanggungjawab menangani kesan negatif perubahan iklim. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah meskipun kesan tersebut akibat generasi terdahulu namun masih belum terlambat untuk memperbaikinya. Baginda Malaysia mempunyai belia yang mempunyai tenaga dan wawasan untuk melakukan perubahan itu. Tunku Azizah berharap usaha mengetengahkan isu perubahan iklim oleh pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah memberi inspirasi kepada orang ramai. Seri Paduka bertitah baginda memperoleh inspirasi daripada visi dan perjuangan Tengku Hassanal berhubung peranan belia dalam menangani perubahan iklim. Tunku Azizah bertitah demikian dalam titah dirajanya pada acara Climate Talks for a Green Future di Pavilion Turki di Dubai. Ia bersempena persidangan ke-28 pihak-pihak Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim COP28. Satu kerangka akan disediakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam tempoh sebulan bagi membolehkan penyedia platform media sosial berdaftar dengan agensi itu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, inisiatif tersebut bagi memudahkan pengawalseliaan platform berkenaan di negara ini. Jelas beliau, MCMC perlukan sedikit masa untuk lengkapkan kerangka terbabit termasuk mengumpul beberapa perkara daripada pengalaman luar. Selain perbincangan Suruhanjaya itu dengan penyedia platform media sosial sebelum ini. Antara perkara yang kita akan buat dalam masa yang terdekat ni adalah memastikan semua platform media sosial mendaftar dengan MCMC. Beliau memaklumkannya kepada pemberita selepas rakaman program Suara Anak Madani di Ibu Negara. Sementara itu, Fahmi mengulangi pendirian kerajaan untuk tidak menutup atau menyekat platform media sosial termasuk TikTok bagi mengekang penyebaran fitnah. Kita tak berhasrat waktu ini untuk menutup platform seperti TikTok ataupun mana-mana platform yang lain sebab Perdana Menteri berpegang kepada prinsip kebebasan bersuara. Tapi masa yang sama, dengan adanya kebebasan itu, mesti ada kebertanggungjawaban. Mengenai program Bual Bicara Suara Anak Madani pula, Fahmi memberitahu ia akan disiarkan bermula 7 Disember ini menerusi pelbagai platform media sosial dan YouTube Suara Anak Madani. Isi kandungannya agak berat jugalah kan, dan sudah pasti ada setengah kementerian ataupun subjek ataupun topiknya mungkin lebih padat ya, lebih dalam
Tapi ada ruang untuk kita bercerita sikitlah kan, dan tengok mungkin satu sisi kepada menteri ataupun tokoh ataupun jemputan tu mungkin daripada sudut yang kurang kita temui biasanya. Ada soalan-soalan yang agak bagus, panas, tajam, dan saya rasa itu menunjukkan kita sedia untuk dikritik, sedia untuk dipersoal, dan gunakan peluang ini untuk sampaikan pandangan. Syarikat yang memproses data pribadi dan tersenarai dalam 13 golongan pengguna data wajib berdaftar dengan Pejabat Pesuruhjaya Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pesuruhjaya PDP Profesor Dr. Muhammad Nazri Kama berkata ia tertakluk bawah Akta Pelindungan Data Pribadi 2010 Akta 709. Jelas beliau, syarikat yang tidak termasuk dalam golongan pengguna data tersebut tetapi memproses data pribadi dalam transaksi komersial juga wajib mematuhi Akta 709. Selain mewujudkan repositori pengguna data di Malaysia, pendaftaran membolehkan Pejabat Pesuruhjaya PDP memaklumkan sebarang perubahan dasar. Seterusnya, memberi khidmat nasihat berkenaan pelindungan data pribadi. Tegas beliau, kegagalan membuat pendaftaran adalah tertakluk di bawah kesalahan Seksyen 16(4) Akta 709. Didenda tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Radio Televisyen Malaysia RTM merangkul anugerah kepimpinan PRCA Malaysia 2023 dalam Anugerah Perhubungan Awam Malaysia MPRA ke-15. Ia pengiktirafan atas sumbangan RTM kepada lanskap media negara selain pencapaian cemerlang sejak tahun 1946. Presiden PRCA Malaysia, Profesor Muhammad Said Bani CMDin berkata, RTM konsisten menyediakan maklumat yang sahih selain menjana kandungan segar dan memenuhi cita rasa masyarakat. Jadi kita rasa tiba masanya kita mengenali RTM, mengetengahkan apa yang RTM telah lakukan daripada kerjasama ada daripada TV ataupun dari radio. Program-program sebegini memberi impak dan RTM juga mempunyai banyak program-program daripada 70-an, 60-an, 70-an yang saya amat minati. Dan yang paling penting, RTM adalah sebuah organisasi penyiaran yang unggul. Semua kejayaan itu adalah kejayaan producer, reporter, penerbit dan ketua-ketua unit dan sebagainya, and almost everybody di RTM yang membuatkan kejayaan ini. Jadi apa yang kita buat penambahbaikan itu semua didn't go unnoticed. Jadi konsultan-konsultan di PRCA Malaysia melihat akan perubahan yang kita buat. Penganjuran tahun ini menyaksikan 57 pemenang dipilih daripada 30 kategori. Bertemakan The Art Of, anugerah ini bertujuan menonjol kreativiti, ekspresi dan inovasi pemain industri dalam bidang perhubungan awam dan komunikasi. Baiklah saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.